Welcome back to Apa cerita? Untuk apa cerita? Apa cerita bro? Selamat datang ke Apa Cerita. Weh, dapat buku satu tu, jangan cakap benda bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke Apa Cerita bersama saya Anwar. Saya Izzat. Dan hari ini kita tiada Hekalium sebab hari ini weekdays, dia tak boleh datang. So kita teruskan berdua. Hashtag kembali Berdua. Hekal belajar Berdua bersatu. Berdua bersatu. Dia 5. Okay. Okey. Beritahu Kepada buat kerja. anda yang sedang mendengar podcast ini di Spotify, anda untuk melihat visual dan wajah-wajah orang yang sedang bercakap, boleh tonton di YouTube. Sebenarnya di Spotify pun ada, tapi tolonglah kalau boleh subscribe YouTube kami supaya kami boleh monetize dan dapat duit dengan lebih banyak di YouTube. Dan kalau nak tengok potongan-potongan video yang pendek, boleh pergi di social media kami, sama ada di TikTok ataupun Instagram kami. Idea pula. Apa? APACITER.PODCAST. Dan kepada bisnes-bisnes kecil, orang yang buat servis, boleh kontak kami jika anda ingin mengiklankan produk anda di dalam podcast kami ini. InsyaAllah harga boleh kira. Okay. Dan lagi satu, kepada orang yang ingin menjadi guest kami, boleh tekan di social media bio link kami dan tulis anda punya cerita di Google Form. Betul. Yang ada. Yes. Aku rasa guest ni adalah guest yang aku tak payah cakap guest lah. Dia macam boleh jadi new member. New member lah. Ya, betul. Member kelima selepas Hanif. Ya, sebab betul. Dia dah kerap sangat dah ni muncul. Tetapi saya boleh katakan, aku boleh katakan lah, guest kita ni, alah tak payah nak ni lah, nak mood. Okay. Guest kita ni senang cakap macam ni lah. Dia ni anything he talk about tentu goal. Betul. Maksudnya semua boleh katakan ni kita orang punya ni lah. 10 video yang kami up, 9 FYP. Betul? Betul. Ya. Selamat datang Wan Pendang. Terima kasih sekali lagi mai jemput untuk kali ke berapa? Tak tahu berapa kali dah weh. 1, 2, 3, 4 Tapi dekat video yang UKM tu, komen tu hang tengok banyak part 2. Aku tak baca weh. Baru nak Muka memang nampak part 2. Kami nak sambung lagi. Lepas tu ramai yang cakap kami nak lagi. Betul. So kalau kami sekarang ni kami boleh cakap top video lah. First is Fimi, is Ubay punya video. Fimi, Mak Sabah. Kau. Betul. Aku bukan artis tu. Dah lain dah. Di antara semua artis kan, kau terpalit sap. Dahsyat. Kata memang hang punya influence ni. Betul. Dan aku request dah dengan Wan sebelum ni. Disebabkan banyak story-story yang lain macam sebelum ni banyak bercapah. Tapi hari ni khas. Bercapah? Maksudnya bercapah tu masa variety lah, terlalu banyak lah cerita pasal dekat Sungai Petani. Tapi hari ni Wan akan bawakan cerita seram khusus di UKM. UKM sahaja. UKM saja. Maksudnya UKM ni memanglah keras. Betul. Sebab dia UKM ni dulu kawasan hutan. Betul. Dan bila kawasan hutan, maksudnya adalah macam mestilah ada kematian dan semua itu kan. Betul. Mestilah dia ada cerita-cerita. Tapi kita tak cerita lagi. Sebelum tu sebelum masuk kawan, kau tahu tak, lepas kau story pasal cerita hantu tu, Azan tu. ini member ni tak boleh tidur. Betul. Ya betul. ke? Sebab Lillahi ta'ala. Sebab this is aku punya cerita lah. Tak tahulah sama ada ni menakutkan ke tidak, tapi ini aku punya experience. then Macam kau kan cakap kan, kita punya figment of imagination, kita punya pemikiran sendiri kan. Malam tu aku kena balik Ipoh sebab pergi rumah mak lang aku. So nak jadi cerita, malam tu kau punya cerita kita baru Release aku rasa. Bukan baru release. Masa tu kita baru nak cakap, kita baru habis record aku rasa. Petang tu aku gerak pergi ke Ipoh. Tapi cerita yang kau ceritakan tu, dia macam terngiang-ngiang di dalam otak aku sepanjang jalan tu. Dia terngiang-ngiang. Sebab aku rasa benda tu real. Memang sangat-sangat real. Dan benda tu adalah benda first time ataupun pengalaman pertama yang aku rasa macam
benda tu betul lah, macam dapat rasa macam betul lah. Dengan kau fresh from the oven datang pergi shooting, muka betul. takut kan. So benda tu memang betul-betul kau rasa. So So dekat lain tak muka aku minggu lepas? lain lah, confirm lain. Okay. So nak jadi cerita, pukul masa sampai dekat Ipoh tu, aku macam nak menghilangkan rasa takut dekat bini aku kan. Aku cerita balik apa yang kau cerita kat aku. Oh lagi seram. Aku cerita balik apa benda yang kau cerita kat aku. So dia pun kata tak ada apa-apa lah, mungkin okey semua tu kan. Okey, tak ada masalah. Nak jadi cerita, pada malam di sana, aku dah macam otak aku masa tu dah macam takut-takut. Tapi aku macam aku cakap lah, bila takut kita tengok cerita Friends. Betul. Kira nak counter balik kan. No problem. Tidurlah macam biasa. And then secara tiba-tiba terbangun. Bukannya terbangun nak buang air kecil apa, terbangun secara memang rasa segar. Aku dah macam dah macam mana boleh terbangun dah ni, dah sedap tidur dah ni kan. Aku ambil phone, aku tekan, literally 3 pagi. Betul-betul tepat 3 pagi. Okay. Pukul 3 pagi. Aku dah macam Allah. Aku cakap siut betul lah Wan ni. Ni Wan punya cerita lah ni. Wan punya pasal lah ni. Tak silap aku kau WhatsApp kan dalam grup. Aku cakap aku terbangun siut. Pukul 3 pagi. Literally pukul 3 pagi. Aku pun pergi tandas lah. Sebab aku rasa macam okay, pergi tandas. Yelah sebab anak aku tengah tidur semua tu kan. Dan aku pun tengah menumpang rumah orang. So aku nak tengok something lah, macam nak buat ada bunyi. Ada macam hilang rasa takut lah sikit. Buat bunyi, tengok TikTok, rasa video kelakar kan. So time aku tengah nak ni tu, nak tengah dengar scroll tu, aku dengar bunyi. Aku dah macam, aku dah aku cakap takkanlah. Aku dalam otak aku macam takkan semudah itu. Maksudnya macam takkan aku takut and then benda tu literally ikut aku. Tipu lah aku Zat. Okay, aku tolak tepi dulu. Aku buka pintu tandas. Sebab tandas tu macam di sebelah je bilik tu. Aku buka pintu tandas. Aku tengok bini aku tengah tidur. Dan aku tengok anak aku pun tengah tidur. Aku pening lah. Aduh, bunyi apa pula ni kan. Sebab tandas tu, dia punya tingkap belakang hutan. Okay. So otak aku pun fikirlah musang kot. Mungkin musang ke apa ke kan. Tak kisahlah. So aku tutup balik. Aku macam hantarlah aku 3 pagi main handphone balik. Tiba dengar lagi bunyi Aku dah macam memang bangang. Aku cakap ni Wan punya cerita ni. Aku pun Kau tahu tak aku tidur malam tu pukul apa? Pukul 4.30 ke pukul 5. Aku nak betul-betul literally nak habiskan pukul 3 pagi tu. At least jangan baring. Takut nanti kalau aku baring macam-macam benda lagi yang datang. Macam tu? Pukul 4 pagi tu aku tahan lah mata. Tahan lah. Buka NBA, tengok bola. Tapi mata aku tahan. Masa tu dengan antuk, tahan balik, buka balik. So aku takut aku tidur balik dalam lingkungan 3 sampai 4 tu, macam-macam lagi datang. Tapi sumpah seranah aku masa tu memang literally untuk kau. So kalau macam kau tengah tidur tu, kau sebahang telinga tu kan, aku lah. Weh, hantar tak ada kemungkinan tu bunyi wah? Apa? Bunyi Pontianak ah? Ceklat bungkus. Ya. Ceklat bungkus. Oi, Poch. Abang Poch. Bunyi dia ada satu bunyi yang kalau hang dengar dia macam bunyi kuda. Okay. Macam buat bunyi macam tu bunyi dia. Macam tu. Aku dah sumpah aku takut gila. Esoknya aku cerita kat bini aku benda tu kan. Bini aku cakap tak ada apalah. Literally aku text korang kan. Aku text korang kan. So aku text tu, aku cakap bapa bodoh sial Wan cerita benda tadi. Kena kat aku ni. Sumpah weh. Aduh. Cerita tu nak kata memang betul-betul influence gila babi lah. Ke bukan bunyi angin yang dekat pintu tu ke? Tak ada. Tak tahu lah kan. Pintu tu dah tutup rapat dah semua. Tak ada bunyi pun apa. Serius. Okay. Sangat-sangat nakutkan lah. Aku pun sebenarnya sebab aku tak ingat sehari lepas tu kot aku datang studio kan. Dan aku baring sebab aku tunggu malam ada nak jumpa orang kan. So sementara tu pagi tu aku dah hal lah dekat Bangi. So aku stay lah dekat studio. Okay. Lepas tu aku mengantuk sangat. Aku nak tidur tapi aku tak boleh tidur. Siang ke malam tu? Petang. Dan waktu aku nak tidur tu Pukul apa? petang lah pukul 5 macam tu kan. Dia tiba-tiba teringat cerita ni. Teringat cerita ni. Power lah dia cerita. Aku cakap shit lah. Kenapa aku teringat siut. Masalahnya kan aku tak tahu aku boleh tidur ke tak. Sebab fikiran aku macam berfikir tau. Lepas tu aku baring dalam masa yang sama. Aku tak rasa nyenyak. Dan aku rasa penat. Dia macam kau faham kan bila kau tidur mungkin buat tidur petang juga kot. Betul. Masa berjalan
tapi kau tak rasa macam kau tidur. Faham. Mungkin sebab aku fikir, aku cakap, oh shit lah, aku teringat cerita dia ni. Betul. Itu menyebabkan aku susah tidur. Lepas tu memang agak ni agak mengganggu kita punya fikiran fokus. fikiran kita. Betul. Maksudnya sambil tidur tu rasa anxious. Rasa betul cerita aku hari ni akan buat hampa lagi Ui, teruk. okey, sekian saja. Okay, terima kasih. Dah 12 minit. Okay, Wan Penat, terima kasih. Aku bagi kau floor ni. This is your floor, bro. Dia macam forum perdana ni. Okay. Kita nak mula dengan cerita yang aku bagi ringan dulu lah. Okay. Ringan dulu lah. Hari tu Ahang ada tanya aku pasal apa nama tu? Telaga. So sebenarnya misteri 7 telaga ni. Okey, hang kena cerita dulu. Okey, cerita. Mula-mula okey, dekat UKM ni ada satu story kan. Berkenaan dengan 7 telaga. Ya, 7 yang telaga. dipisah-pisahkan tempatnya. 7 telaga hantu lah. Tak tahu. Aku pernah dengar cerita ni, tapi aku pun tak pernah detail sangat pun. Okay. Dan Ni betul real ke ni? Betul, memang ada telaga. Alright. Betul. 7 telaga yang ada di sekitar UKM. Keseluruhan 7 telaga tu ada 7. Okay. Dan dia berpecah-pecah. Ada satu tempat sini, satu tempat sini. Aku tak ingat sangat lah. Yang aku betul. pernah jumpa 2 telaga ke satu telaga je. Satu telaga berdekatan dengan dia macam apa ni, rumah-rumah staff lama. Telaga tu memang masih lagi diguna? Tak guna dah. Lama dah. Tapi adalah nampaklah telaga tu. Berdasarkan daripada member aku ni cerita, memang telaga ni dia kata ada benda-benda dia lah. Macam bunian ke, aku tak sure, tapi memang ada cerita dia. Mungkin Wan tahu. Kau tahu lah aku ada tahu sikit lah cerita ni. Boleh kau kongsikan dengan kita orang. Okay, aku dapat cerita ni. Aku boleh shout out dekat aku punya fellow college aku hari tu malam. Kami ada satu camp kepimpinan lebih kurang dekat hutan pendidikan alam kat belakang UKM. So malam tu dia open cerita tentang 7 telaga. Sebab aku cakap aku nak tahu cerita 7 telaga ni. This is a reliable source lah kayaknya. Reliable source. Sebab dia orang lama lah dekat UKM kira kan. Dia bercerita tentang satu demi satu telaga yang ada. Salah satu telaga yang boleh dikatakan adalah misteri adalah satu telaga yang tadi si Ijat mention, yang kata dekat rumah staff. Aku bagi tahu the exact location dia adalah berdekatan dengan College Dato' On. Kau bagi tu. Boleh. Budak-budak College Dato' On belah mana? Okay, belah kalau mana? dekat sebelah jalan. Tu tak bus stop. Yang dekat bawah tu. Depan sikit nak ke FSSK tu. Sebelah kiri hang akan nampak ada telaga, ada 2 tu. Aku nampak benda tu, tapi aku tak tahu yang itu adalah telaga. Tu salah satu telaga dia. Okey. Kau cuba bayangkan, kenapa telaga tu selalu basah? Maksudnya kita tahu telaga-telaga ni dah tak lama digunakan. Kering lah patutnya. Bukan takat kering dah, ada orang cerita dah kambuh dah. Satu lagi kita dah tutup dah atas tu, kiranya memang tak diguna lah. Tapi fellow ku tanya, kenapa perasan tak kenapa telaga ni selalu basah dan dia selalu berayak, dia mengalir je. Kadang-kadang jalan tu boleh basah disebabkan telaga tu. Dan telaga tu the only one telaga yang still aktif sampai sekarang. Sebenarnya itu adalah tempat yang manusia kita tak boleh main kacau langsung. Sebab itu tempat mandi dan tempat kegunaan orang-orang bunian. Aku macam ya ke? So dipesan lah kalau hampa lalu depan telaga tu malam-malam kau hampa jangan tengok lalu buat tak tahu Sebab memang jenis-jenis manusia ni memang akan ada dekat situ, jenis-jenis benda tu. Tu di antara salah satu telaga dekat KDO. Satu telaga yang boleh dikatakan misteri juga ada dekat college aku, Rahim Kajai. Dekat KRK, kalau siapa-siapa biasa lalu sebelah KRK, kan kita duduk dekat sebelah padang bola KRK apa? College Rahim Kajai. Alright. So kalau siapa lalu dekat belah jalan tu, kita akan tahu ini adalah stadium KRK, ini padang sebelah KRK, ini adalah UKM shape. Ada satu telaga yang ramai gila orang tak perasan, tapi telaga tu tak tersorok pun. Sebenarnya itu adalah di antara salah satu stesen terakhir yang bas-bas berantu ni akan berhenti. Bas akan turunkan penumpang, penumpang akan masuk dalam telaga tu. Ni yang bas yang kau cerita. Ya, yang dulu-dulu cerita pasal bas tu. Sebenarnya cerita pasal bas tu sampai hari ni ada lagi. Ya, betul. Betul. Dia satu cerita yang tak akan pernah mati. Yang stylenya bas tu sebab dia boleh saling kulit lah. Kalau kali ni kontraktor dia company A. Kalau company B, company B, aku tak tahu kenapa. Tapi memang banyak sangat kisah berkenaan dengan bas tu juga. Ni telaga, nanti bas kita cerita. So 7 telaga ni dia represent apa benda pun aku tak tahu. Tapi yang aku tahu dia adalah milik penduduk asal di kampung-kampung dalam UKM tu. Orang-orang terdahulu. Kita kena faham satu benda.
penumbuhan UKM ni dah lama lah idea dia daripada tahun 1903 apa semua kan. Tapi kita tengok dia structure tu start ada pada tahun 70-an. Sebelum tu mesti ada yang menghuni kampung-kampung tu. Jadi telaga ni dia ada 7 dan 7 telaga ni memang digunakan. Jadi aku dah cerita dekat KDO, dekat KRK. Lepas tu ada juga dekat KIZ, Kolej Ibu Zain ada. Lepas tu ada dekat kawasan yang kat belakang Kesatria apa semua, kat belakang KKM. Ada orang cerita dekat KPZ. Dia sebenarnya memang ada 7 telaga tu. So ada setengah orang dia nak buat macam satu misi aku setiap sebelum aku habis UKM aku kena cari 7-7. Macam tu. Aku takatlah baru jumpa 4 ke 5 macam tu. Orang pun tengah cari sana ni. Saja nak kumpulkan. So aku boleh cerita kat orang aku dah jumpa 7-7 tu. Sebab ada juga orang kata sebenarnya telaga tu dia menghubung ke arah terowong. Tahu tak terowong bawah UKM? Tak tahu. Aku tak tahu lah ni cerita-cerita orang-orang dulu orang kata apa. Waktu zaman UKM tu dibina, dia sebenarnya ada ciptakan terowong tu untuk 2 benda. Salah satu ketegangan di antara 2 kaum. Sebab waktu tu kan terjadi tahun 1989 kerusuhan tu berlaku kan. Satu lagi disebabkan nak dijadikan tempat berlindung kalau ada disaster. Jadi terowong tu diwujudkan. Tapi aku tak tahu kenapa cerita dia ada saliran air apa. Terowong tu dipenuhi air dan dia sebenarnya berhubung dengan telaga juga. Cuma orang kata titik terakhir dia adalah dekat FPI. Kalau tengok FPI kan ada kawasan ayak tu kan. Ayak tu daripada terowong tu lah. Alur ilmu. Yang tu. Tapi tu tak ada seram apa-apa pun. Cumanya aku tengah terfikir-fikir tentang telaga tu sampai sekarang. Terowong tu apa cerita sampai sekarang. Dan apa kegunaan dia. Benda tu masih kekal misteri lah. Sebab setiap terowong ni dia macam represent tempat-tempat lama sakral dalam kolej-kolej tu. So kalau kolej mana yang ada telaga tu, aku assume kolej tu kerah. Dan kolej tu adalah kolej lama lah. Kolej tu adalah kolej lama. Kolej Pendeta Zakban dengan KKM tak ada telaga. Aku rasa tak ada telaga. Sebab dia adalah kolej baru. Kawasan-kawasan tu dia orang ada lah. Tapi bukan, tu memang spesifik dia bukan kawasan dia orang lah. Tapi macam aku duduk kat KDO tu pertama weh. Kolej yang first adalah UKM. Dulu kolej Tun Hussein On, dia sekali dengan KDO. Lepas tu dia pecah jadi 2 kolej. Betul. Lepas tu KRK pun di antara kolej yang lama juga. Lepas tu sekarang ni dekat telaga tu bila hang dah tengok dekat-dekat lah kayaknya. Dah aku dah pergi tengok kat KRK aku pegang aku. Oh iya ke? Apa yang hang nampak? Tak ada apa sangat lah. Sebab dia dah tutup dah. Telaga tu. Aku pernah dengar satu cerita yang katakan 7 telaga ni dikaitkan dengan 7 puteri bunian. Tu dia. Aku pernah dengar. Aku rasa macam mana dengar agak ni. Aku pernah dengar tu lah. Aku rasa adik pernah cerita kat aku. So tak tahulah, adik banyak tahu juga pasal benda ni. Sebab dia pun presiden MPP kan dulu dekat UKM. So yelah kadang-kadang benda-benda macam ni pihak pentadbiran HCP dia tak bagi tahu sangat dekat student. Sebab dia tak nak bagi orang takut apa semua. Tapi cerita ni berlega lah sebenarnya. Yang tak tahan tu sampai puteri 7 bunian tu. Ada lah. Sebab diorang kata dulu UKM ni kampungan bunian. Betul. Pasal kawasan dia. Tak tahulah sejauh mana betul ke tak. Sebab contoh macam pasal isu bas dulu kan, kita pernah cakap yang ada, macam aku pernah mention, betul, yang ada perjanjian dengan tuan apa ni, arwah Ustaz Harundin pernah buat kan. Tapi Ustaz Harundin sebenarnya menafikan benda tu. Memang ada penafian daripada pihak Ustaz Harundin, arwah Ustaz Harundin yang menafikan dia terlibat dengan perjanjian benda tu. Maksudnya tak ada lah, dia kata tak ada pun benda tu. So kita pun tak tahu. Tapi katanya bila aku tanya sini-sini aku pula, penafian tu dibuat sebab tak mau orang takut lah masuk UKM sebenarnya. Benda tu boleh jadi betul. Betul juga, aku betul macam, lah. dia betul juga. Boleh jadi, tapi biarlah kita kekalkan dia menafikan lah. Betul. Kita menafikan lah. Bila dia dah menafikan, itu secara faktanya dia menafikan lah keterlibatan dia. Boleh jadi benda tu betul, boleh jadi juga benda tu salah. Contoh macam ada yang kata pasal bangunan UKM ni kenapa tidak diplaster, tidak dicat. Dikatakan kalau teorinya adalah dululah yang mengatakan pasal secara mistiknya sebab tak nak kelihatan bangunan tu bangunan siap. Betul. Tapi ada argument orang daripada kejuruteraan yang mengatakan itu adalah seni bina Bristol. Aku tak ingat nama istilah dia tu. Nampak cantik lah kayaknya. Dia macam style universiti yang lama-lama, nampak klasik, nampak macam tu lah. Dia batu merah lah. Sama macam bangunan baru yang dibina dekat kita lepak itu, dekat Reciamo tu, ada satu bangunan baru. Betul. Tapi dia dibina macam tu juga. Dia tak diplaster. Dia jalan nak ke FUU tu. Betul. Undang-undang. Okay. So misteri 7 telaga ni sebenarnya aku baru tahu juga lepas aku habis degree.
So kira lambat juga aku tahu. Sebab yang isu cerita yang paling famous sebenarnya kalau ikut ranking dekat Bas lah. UKM ni bas. Bas. Lepas tu bangunan kenapa tak siap. Betul. Lepas tu telaga ni. Telaga 7 ni. Tiga. Lepas tu azan tu lah aku rasa. Azan ni tu pun, baru lah. aku Ah, baru azan tu dengar baru daripada lah. Wan. Kalau yang misi 7 telaga ni, adakah mungkin ini sebenarnya cerita yang diada-adakan untuk buat folklore ataupun benda tu betul sebenarnya? Tak berani nak cakap lah. Keberadaan Aku tu memang tak ada, boleh cakap. betul. Benda tu memang ada kan. Memang ada, memang ada. Tetapi tak tahulah sama ada ni atau tidak lah. Tapi Kau pernah masuk UKM tak? tak pernah lagi. Sebab kalau kau masuk UKM ni dia memang kawasan yang berhutan dan besar. Ya, sangat-sangat besar. Sangat tanah besar. Dia punya sebab apa ni UKM ni punya tanah besar tau. Okey. Kau pernah pergi Rumah Pantun? dia. Rumah Pantun yang mana? Rumah Pantun dekat luar UKM. Ada satu. Oh, dekat depan tu tak pernah pergi lah tapi aku tahu lah. Dia ada orang panggil macam istana tau. Istana. Aku tak Ya, ingat. dia berjalan nak ke Museum Teras Istana. Jenang. Betul. Jalan Sebelah nak ke kanan Teras kan. Jenang. Betul. Daripada UKM, kalau kita ke kiri ke Teras Jenang, sebelah kanan tu nanti akan ada nampak satu macam rumah kayu yang lama. Betul. Ada yang mengatakan, aku tak ingat tu Istana. museum istana ke macam mana lah. Tapi untuk macam aku pelajar UKM, kita orang memanggil rumah itu sebagai Rumah Pantun. Sebab? Rumah Pantun. Aku tak ingat sebab apa. Tapi jangan berdasarkan cerita orang-orang dululah, dia kata rumah tu sangat keras dan berhantu. Wih, betul. Okay. Dan memang kalau sampai sekarang pun rumah tu masih ada tapi tak buat apa-apa pun. Dan Bukannya akan tengok rumah tu di apa? Sepatutnya macam besarkan balik ke apa ke? Patutnya dia macam museum lah kiranya. Tapi cantik weh. Tapi tak cantik. ada orang pergi pun. Tak ada orang pergi, cantik. Lepas tu aku fikir siapa jaga tempat ni Betul. Sebab Betul. sentiasa kelihatan cantik. Bersih, cantik daripada luar tu aku nampak dia satu tu je kat tepi jalan. Tapi kalau malam-malam seram weh. Seram betul. Dah lah gelap Teras Jenang. Okay, Lepas tu ada banyak lagi. Contohnya kalau di UKM ni dia ada jalan belakang tau. Jalan belakang yang nak ke arah Permata Pintar. Ya, Permata Pintar. Kira macam satu Permata Pintar ni budak-budak asasi lah di bawah UKM. Betul. Then nak jalan ke dalam tu gelap gila. Macam ni jalan Tak dia. ada lampu. Kau bayangkan okey, kau macam cuba Cameron Highland lah. dia macam jalan kampung. Macam I jalan see. kampung yang macam contoh kau okey kau tahu tak jalan daripada Negeri Sembilan nak ke Pahang? Okay, Jalan lama macam tu. okay. Macam tu lah jalan dia kat belakang biji. tu. Kau bayangkan itu adalah jalan yang ada di UKM. Oh, yelah kan. Malam tak ada lampu. Dan kat belakang tu ada orang pergi sebab ada makmal penyelidikan. Betul. Lepas tu aku pergi HPA pun kena ikut jalan tu juga. Betul. Hutan Pendidikan Alam tu. Sebab dia betul kan kau cakap kan belakang tu. sebab situ banyak dulu dong bukanlah dulu mak-mak yang lama-lama semua kat situ dulu. Betul. Dia jauh sikit. Tapi tak tahulah dia macam Sekarang ada guna lagi weh. masih ada guna lagi. Masih ada lagi. Tapi Masih guna lagi Masih guna lagi makmal tu. kebanyakan ada aku dengar cerita yelah of course lah macam kalau boleh janganlah bekerja waktu malam di situ. Okay, HPA tu sendiri hutan apa? Pendidikan Alam. Pendidikan alam tu. Weh scary gila. Baru ni kami dah kena dah. Dah kena Kena macam mana? Kena yang macam mana? Waktu ada camp. Tapi ini dia tak kacau pun. Sebab waktu ni aku sambung cerita ni. Bayangkan malam waktu kami sebelum nak tidur lah malam camp tu, aku sebenarnya tengah buat puak tau dekat belah kawasan dapur ni. Dia orang makan ni. Kami tengah open cerita tu. Waktu tu ada aku. Hang kalau lepak macam cerita hantu lah. Depa suruh aku open sebab apa cerita lah. okay. Dah start Cantik. famous kan. Lepas tu aku Alright. open lah cerita pasal azan apa semua. Okay. Sebab waktu tu sini-sini pun ada juga tau. So masa-masa kami duduk dalam belakang kami bercerita. Tapi benda yang jadi benda tu menyeramkan. Sebab satu masing-masing takut nak balik sekejap lagi. Ada yang nak balik tak jadi balik. Lepas tu ada satu puak junior-junior kita orang. Depa pergi dekat belakang hutan tu. Kat belakang hutan depa buat campfire. Depa melepak saat sebab malam tak ada buat apa kan. Tengah-tengah depa cakap depa tengah bercerita tu apa semua tu. Kelang kabut masing-masing lari balik. Aku cakap dah kenapa? Kami tengah buat campfire, kami tengah buka cerita hang apa semua. Tiba-tiba pak penjuru kami ada benda tengah tengok. Aku cakap benda apa tu? Ya aku mula-mula aku taklah rasa nak suluh apa-apa tapi aku perasan lah, aku bagi tahu member aku. Waktu tu kata, "Oh ya mat. Try tengok atas tu." Uish, memang ada benda betul. Boleh ingatkan satu dua. Sekali pak penjuru mat. Wah, semua tengok Depa tengok. main kepung masing-masing nak tengok. And then bila time depa nak belah lari tu, baru benda tu macam Terbang. Ha. Okay, nak tahu apa benda ni? benda ni klise lah. Benda yang boleh aku kata berkain putih tapi
muka dia gelap tak nampak. Macam tu je lah. Sebab mula-mula mereka ingat benda tu macam ada kain memang lekat kat atas tu ke apa. Tapi dia jadi start pelik sebab kain tu bergerak. Wish. So Memang nampak kain. memang nampak kain. Sebab mula-mula kita expect tak ada apa-apa pun. Dia semua orang nampak ke macam mana? Ni semua orang nampak kat situ. Ui. Bukan seorang dua je, semua nampak. Sedap mula-mula patutnya mereka tak perlu tegak pun. Tapi start seorang dah tegak, bisik member habis Faham. Lepas tu kiranya macam masa tengah cerita hantu tu, bantai ada 4 orang tengah tengok cerita apa tu. Macam tu. Weh, lain macam sih. Lepas tu aku pula tengah bercerita lagi kat sini. Tapi aku tanya, hang perempuan siapa? Kami tadi kena ni. Lepas tu dia pun kata, dah jangan cerita hantu dah. Aku cakap siapa? Okay, aku faham. Jomlah kita tidur lah. Faham. Tapi hang tak tengok benda tu, tak nampak benda tu? Tak. Hang tak nampak? Aku cuma perasan dia ada dekat pintu masuk je. Sebab tu dekat tempat kami tidur tu sebenarnya ada anjing, ada seekor anjing jaga tempat kami. Aku tak tahu lah anjing tu sepatutnya kita tak payah nak halau dia. Aku biar je lah dia nak masuk apa semua kan. Tapi aku suspect anjing tu memang dia penjaga kawasan tu. Sebab dia akan meronda keliling. Dia akan saat-saat dia akan dia akan tu. Dia akan bising lah. Aku rasa dia nampak benda tu. Mungkin lah dia nak halau benda tu ke apa. Aku nak tanya kan, UKM ni public boleh masuk kan? Boleh. Mudah, Boleh. So kalau ada orang-orang yang macam cuba nak buat paranormal semua tu kan, memang mudah je untuk buat lah. Boleh lah. Jangan kantoi lah. Jangan Kantoi kantoi. semua aman habis Buatlah Sebab apa pun. macam sebab bila kita terlalu expose yang mengatakan bahawa UKM ni macam memang tempat keras, aku rasa orang-orang paranormal memang wajib masuk lah. Kalau tak orang nak buat dekat KKM yang lama tu. Tapi KKM sekarang kan dah jadi hostel dah. Yang lama tu? Yang bangunan Dah siap lama dah? tu dah siap dah. Tahun ni dah penuh dah orang tu. Dia ada macam ni. Dia ada satu bangunan dekat College Christmas. Yang dulu satu bangunan, satu blok tu dia tergendala. Ya. Masuk tergendala? Tak siap lah. Okay. Tak Lama siap. dah bertahun-tahun dah daripada dulu. Lepas tu diorang dah siap kan. Dan dah duduk. Sebab ada kontraktor masuk kan. Okay. Buat balik. So dia jadi macam tempat sewaan khas lah. Siapa yang macam contoh tak dapat college ke apa, kalau nak menyewa situ boleh menyewa situ. Siapa yang new? Student kita lah. Chinese mainland. Ada juga. Ada juga. Even student local pun situ. Tapi aku fikir dulu kan, sebelum dia pun semua PCE nak duduk sewa situ, aku fikir 2-3 kali kalau aku tak sewa sini. Pandai-pandai pun hidup lah. Sebab bangunan tu dah ada macam-macam. Dah betul orang tinggal, dah betul segala jenis makhluk melepak tu. Betul. Lepas tu hang renovate, hang buat tempat tidur. Aku rasa aku tak boleh tidur ke kali tu. Dia pun kira strong gila. Tapi kira KKM sebenarnya banyak cerita tu juga. Banyak KKM Ibu Zain antara KIZ sebab dia terpencil sikit dia. Ibu dia Zain senyap. ni satu college yang berada di atas bukit. International student. Lagi lah. Dan UKM ni pula selain daripada makhluk halus, ada banyak juga binatang. Monyet ada, babi pun ada. Babi hutan? Dia zoo. memang ada. Zoo. Zoo lah. Zoo. Memang aku dulu dia naik motor. Kita orang time tu ada event lah. Dia kena gerak pagi dalam pukul 6 pagi kan, nak datang ke fakulti untuk naik bas semua. Kena langgar dengan babi. Dia nak mengelak babi sebenarnya. Lepas tu dia accident naik motor. Dia insiden yang bukan babi dah, babi terselamat kan. Dia nak mengelak daripada Okay, faham. Memang serit muka dia. Babi. Maksudnya memang nak cakap UKM ni hutan lah. Technically betul. So no wonder lah kenapa benda-benda macam tu ada. Sebab kita pun tahu jin-jin ni benda tempat-tempat hutan ni banyak kan. Sebab orang akan timbul satu cerita, Bangi ni bukan bandak kau. Takkan Bangi ni ada. Aku baca je ada setengah komen kat TikTok kan. Tapi aku cakap balik, sebenarnya kalau tengok balik peta Bangi pada tahun 70-an, batu asas yang terbina adalah UKM je, Dekta. Ya betul. Lepas tu ada chancellery. Kalau tengok peta map daripada atas keliling, tak nak nampak apa. Memang nampak hutan nampak hutan dengan nampak jalan. Jalan kiri kanan hutan. Zaman tu bangunan-bangunan yang tengok Bangi Gateway ke menatang apa, mana Bangi ada. tak pernah ada. Jalan Betul. Reko pun tak ada tidak waktu tu. Dia dulu UKM ni zaman 80-90-an aku rasa memang ada taman. Tapi taman dia tak sepesat hari ni. Hari ni Sebab tu dipanggil Bandar Baru Bangi. Bandar Dia Baru. pendapatan yang baru. Sebab Bangi lama, dia ada bagian Bangi lama. Bangi lama pun sekarang ni dah dibuka jadi Macam-macam BSP lah, Betul. Southville lah apa semua. Dekat kalau hang tengok kat laluan Bangi lama sekarang ni kan, dah tak takut dah. Tak menakutkan Ya dah. betul. Sedangkan Bangi lama tu boleh katakan tempat jalan orang selalu hilang nyawa.
Ya Ya, betul. kamu bahagia pun kan. Even kawan aku pun dah pernah dia dah pernah meninggal lah. Sebab gelap kan. Tu. Pernah meninggal ke dah meninggal? Dah meninggal. Dah meninggal lah. Naik motor. Takut aku dengar pernah meninggal. Pokok lah dia hidup balik kan. Astagfirullahalazim. Tapi dia memang dah meninggal lah. Innalillah. Jaga-jaga. Tapi memang dia terslide ke ataupun dia terlanggar kot aku rasa. Kesian lah. Tapi sekarang ni bila aku masuk ikut laluan Bangi Lama tu kan, Okay. memang pesat lah orang cakap. Betul, Memang pembangunan semua dah tak takut dah jadi je. Depan-depan sampai tengok Barasi Putra sampai dah. Memang Kita simpan. kawan-kawan. Ada banyak lagi Wan punya story ni. okay. Oh sorry. Okay, seterusnya. Aku ada satu lagi cerita berkenaan dengan tadi kawan-kawan aku cakap hang open lah cerita ni try. Ini tak seram lagi tau. Cerita yang paling seram aku nak simpan hujung. Okay. Uyuh. Okey, ini adalah satu cerita di mana tahun lepas kami ada seorang tukang bancuh ayak dekat kafe. Yang bekerja dekat kafe kami. Aku tak boleh bagi tahu nama kafe kami kafe apa, tapi budak-budak UKM tahulah dekat KRK tu apa nama kafe tu. Okey, so dia adalah cerita bagaimana tahun lepas ada satu makhluk yang rancak mengganggu penghuni blok aku. Jadi penghuni blok aku ramai yang nampak dan ramai yang kena kacau dengan benda ni. Dia adalah coklat bungkus putih yang dibelah oleh seseorang yang bekerja di kafe college aku. Apa dia coklat macam mana? Okey, Pak Poch, dia adalah belaan kepada someone yang bekerja dekat college aku. Okey. Dia bekerja dekat So, kafe. dan benda ni memang maklum semua pihak dekat college. Benda ni tak semua orang tahu. Okey. Tapi aku dapat tahu dan aku dapat tahu figure benda ni pun sebab ada someone, aku ada seorang kawan, dia orang kuat college lah. Okay. Dan dia ni adalah orang yang ada satu sixth sense. Dan dia ni sebenarnya ada kebolehan untuk tahulah benda ni main daripada mana, siapa yang bawa dia, dia ni siapa yang bela. So once benda tu terdapat tahu, kita rasa satu benda yang pelik sebab tahun ni benda tu dah tak ada. Rupanya pekerja tu dia tak ada dah tahun ni. Dia dah kena buang apa aku tak tahu lah, tapi dia membela benda tu. Okay. Dan tahun lepas benda belaan dia tu telah mengganggu banyak kawan-kawan aku. Dan di antara cerita yang best disebabkan gangguan dia juga, tak ada orang berani untuk parking motor dekat bawah tu. Kat bawah college aku dekat blok A something, blok B ni, dia ada satu kawasan kita boleh kata court badminton ke takraw macam tu. Dan situ juga adalah tempat parking motor. Disebabkan kita tahu itu adalah kawasan dia, tak ada siapa ada berani parking kat bawah tu. Benda tu akan stay tunggu siapa-siapa pun. Dan dia akan kacau siapa-siapa dia nak. Benda tu kacau. Dia akan menunjukkan diri dia, dia akan buat bunyi macam buat bunyi tadi. Dan ada juga cerita bagaimana dia suka menunjukkan diri di balkoni-balkoni. Kan aku punya college ada balkoni. So ada setengah orang dia buka pintu. Buka pintu balkoni sebab nak bagi angin masuk. Ada setengah orang dia pakai katuk. Okay, jap. Dia mungkin tengah memikirkan. Contoh dalam bilik di College Rahim Kajai. Bayangkan dia ada satu pintu masuk daripada foyer. Foyer. Lepas tu nak masuk, bukan foyer apa? Bilik beranda, lah, okay. Beranda ke? Apa kira pintu utama lah nak masuk bilik. Koridor lah. Koridor. Okay. Dan dalam bilik tu kira ada satu bilik lagi yang nak ke apa ni? Balkoni. Ada dua pintu. Dua pintu lah. Okay. So konteks dia, Wan selalu buka pintu dekat balkoni. Ataupun ada setengah orang dekat college tu buka pintu balkoni sebab bagi angin masuk. Okay. Ada setengah orang yang tertidur dan dia lupa nak tutup pintu. Banyak je yang nampak benda tu, dia tengah tongkatkan muka dia dekat beranda tu dan memerhatikan mereka. Astaghfirullahalazim. Dan ada juga yang nampak bayang-bayang ni di tingkap. Contoh dia pun tutup pintu mereka, tengah tidur, dia berdiri kat tingkap ni, depan tingkap. Nampak dia exact bentuk. Siap ada daripada kawan aku seorang ambil gambar. Betul? Dia simpan dia nak cerita ke orang. Semalam ada benda kacau benda ni. Sekali benda tu adalah benda yang sama kacau semua orang kat college aku. Allahu Akbar. So satu yang paling aku tak boleh tahan ni sebab member aku ni bercerita benda tu duk tongkatkan kepala dia dekat balkoni tu. Aku jadi macam tak boleh fikir macam mana dia buat benda tu. Sebab benda tu balkoni kat atas, dia dekat bawah. Dia macam tu ke pun je. Are aku. Lepas tu duduk atas sini tengok. Dia benung tengok Lepas tu aku tanya dia, nampak muka dia macam mana? Okay, dia bagi tahu aku muka dia nampak dia kapas putih dua. Lepas tu hitam muka dia. Allahu Akbar. Kapas putih tutup ni, lepas tu hitam. Aku Aku dengar malam tu aku macam, weh, malam ni tidur bilik aku. Tak, aku Okay. nak tahu. Okay,
tak tahulah ini folklore ataupun benda ni macam sinonim ke apa kan. Sebab kalau kita simpan toyol, kita nak suruh toyol tu pergi ambil duit kita. Kalau kita pakai simpan hantu raya ke ataupun ke buat untuk kerja macam nak dapatkan rezeki lebih ke apa kan. Tapi pocong ni jaga untuk apa? Aku tak tahu sebalik fakta di sebalik depa memula benda tu. Aku tak tahu kenapa. Pocong tapi kalau ikutkan dia adalah orang yang mati kan. Orang yang, kan kena buka balik kitab pengetahuan hantu Malaysia. Lepas tu game dia jaga benda tu. Lepas tu dibuang terus tak ada masalah dah lah. Aku tak tahu sebab benda ni aku tak tahu kenapa depa membelah benda tu. Specifically benda tu nak digunakan untuk kacau orang apa aku tak tahu. Tapi zaman macam pok aku zaman kerja dekat dia adalah buat kerja sikit dekat PKKN Sungai Buloh tu. Dia ada pernah bercerita juga pernah ada patient bomoh yang membelah benda tu 3 ekor. Dan disebabkan tok bomoh tu meninggal, 3 ekor ni dia bersepah tiap-tiap malam merata teriak cerituan. Sampai ada orang yang willing nak belah depa baru depa tak kacau. Allahumma salli Muhammad. Aku dengar pok aku cerita aku sekarang. Tak iyalah. Tapi tu cerita UKM lah tu cerita kat Sungai Buloh. Aku ada satu story pasal UKM. Tapi bukan story aku lah, story kawan aku. Dia mungkin simple lah sementara kita selingan kepada story dia yang aku rasa lebih seram. Cerita dia pasal sebab cerita ni disahihkan oleh 2 orang. Sebab kawan aku tu dia ada sanad dia. Ada sanad. Sebab dua-dua tu cerita jalur cerita dia sama. Memang sama. Diorang cerita padahal diorang dua-dua cerita satu story tu dia cerita pada waktu tu aku kawan dengan A kan. Lepas tu bila aku lepak dengan B pun cerita benda yang sama. Cerita dia macam ni. Cerita dia di KT Show. Kawan aku ni dia dengan roommate dia lah. Satu hari tu roommate dia tiba-tiba balik. Dia tengah buat kerja, tiba-tiba dia balik. Lepas tu macam baru sampai kan. Lepas tu dia diam je. Macam pelik lah, apa hal lah roommate aku ni diam ni kan. Lah, lepas tu dia nak mandi, pergi toilet. Nampak lagi roommate dia datang, pergi toilet. Lepas tu patah balik kan, masuk bilik. Lah. Kemudian bila dia habis mandi, dia masuk bilik, tengok roommate dia tak ada. Lepas tu roommate dia baru datang dengan beg. Dia tanyalah, kau dari mana? Aku baru balik, baru sampai ni. Pula yang tadi tu jelmaan. Dan kisahnya yang surprisingly, kisah macam ni ada banyak tau yang aku dengar terjadi dekat KT Show. Mungkin kolej lain pun ada. Tapi cerita-cerita macam ni ada banyak kali terjadi. Ada juga kawan aku cerita benda yang hampir sama, kejadian yang hampir sama terjadi di Zakbar. Cerita apa tu? Pasal macam ni jugalah. Maksudnya dia nampak macam roommate dia, tapi sebenarnya ya benda ni banyak lah. Benda kali banyak jadi semua kolej jadi. Aku rasa memang sebenarnya kan kita punya cerita pada pada hari ini memang menyebabkan kolej-kolej ni semua takut lah. Sebab memang sebenarnya macam contoh lah, kolej-kolej lama memang cerita tu banyak. Aku rasa student UKM semua tahu kisah-kisah macam ni. Cuma iyalah hari tu baru ni viral dekat KUO pasal apa tu? Ada satu gambar yang di-snap oleh seorang staff. Abang Poch berdiri di keliling KUO. Memang ada. Dan aku ada satu cerita juga berkenaan dengan Poch yang famous juga dekat UKM ni. Aku masuk lah terselip boleh. kan. Tapi ni bukan cerita sekalian, ni cerita yang ada sekali ni. Sebenarnya waktu tu kereta aku rosak. Waktu tu aku naik Grab. Daripada ni BWTC waktu tu kan ada pisau buku. Kereta aku rosak. Aku naik Grab daripada sana balik ke sini. Sebab aku dah tak larat lah dengan pisau buku kan letih kan. Naik pi lah Grab berapa puluh ringgit mampu pi lah. Lepas tu waktu tu tengah-tengah aku naik Grab, waktu tu aku tak tahu pula pakcik itu memang dia asal orang Bangi. Lepas tu dia cakap ke aku, tak apa, lepas dia orang Kedah, tak apa, lepas adik ni saya kira berhenti dah kot. Besok pula saya dah buat. Tapi aku cakap, tapi pakcik baru kuih sebelah pakcik tak sambung buat. Saya sebenarnya saya takut sikit nak masuk UKM ni. Pasal apa pakcik? Lepas tu pakcik cerita tu, kalau adik ni nak tahu, sebenarnya kami dekat belah-belah Bangi ada je grup-grup WhatsApp geng-geng driver Grab ni dekat Bangi. Dan kami memang lepas pukul 11, kalau boleh kami tak mau ambil order dalam UKM. Maksudnya tak mau pick up orang dalam UKM. Serius aku cakap pasal apa pakcik? Ni nak abang Mai nak cerita kat hampa ni. Benda ni berlaku pada 3 bulan lepas. Pakcik dia antara orang yang baru lagi start lah Grab ni, tak tahu lagi benda ni kan. Waktu tu pakcik pelik juga sebab demand banyak orang nak pick up apa semua kan. Makanan is makanan, motor pun. Yang ni adalah kereta nak pick up student. Ada je benda masuk.
Lepas tu waktu tu pakcik pun try lah ambil waktu tu pukul 2.30 pagi. Pakcik tak expect apa sebab selama ni pakcik buat dekat UM okey. Pakcik buat dekat UPM pun okey je. UKM ni sajalah nak main sama kan. Masuk-masuk waktu tu dia terkejut. Dia start masuk daripada kawasan gate biasa, tapi dia terpaksa pusing masuk KRK, gate utama sebab gate lain kan dah tutup. Betul. So gate tu je yang buka. So waktu tu dia melintasi beberapa orang kata bus stop yang kita selalu duduk berhenti. Setiap satu bus stop dia nampak akan ada seekor poch yang berdiri. Ya. Setiap bus stop. Hang duduk dekat bus stop College KTHO, bus stop KRK, dia ada dekat semua. Bus stop dia terpusing saat KKM ada juga. Dia pergi dekat bus stop KAB lah apa semua, memang ada duduk 2, ada duduk 3. Dan sebenarnya benda tu paling banyak adalah di kawasan FEP dengan KEP depan tu. FEP KEP. Tahu kan ada pintu masuk hutan tu kan. Pintu masuk apa? Pakis. Situ. So waktu tu disebabkan cerita tu, benda tu jadi, waktu tu dia sajalah bagi tahu dalam grup. Lepas tu geng-geng grup kata, "Lah hang baru kena ke? Hang tahu tak kenapa kami tak masuk kawasan tu malam-malam? Sebab benda ni lah." Jadi kalau driver-driver yang dah lama, depa tahu kenapa depa tak akan masuk UKM Bangi selepas pukul 11, selepas pukul 12. Sebab memang ada cerita siapa-siapa yang masuk selepas tu, hang akan nampak, contoh hang nak pick up orang dekat bus stop, tapi bus stop tu bukan orang yang tunggu, poch yang tunggu. Allahu Akbar. Setiap bus stop ada. Betul. Kira macam 2-3 ekor ah. Ada 3 ekor, ada 2 ekor. Pakcik tu, Aku dengar pakcik tu cerita, aku macam pakcik saya dah lah letih bawa balik kerja. Sagi pula waktu tu. Waktu tu habis besar buku. Waktu tu kan aku balik pukul 10.30. Lepas tu sampai tu mau dekat pukul 12 kat. Aku macam tak pala pakcik ni dia buat cerita pula. Masalahnya dalam student UKM memang kadang-kadang Sebab dia tahu aku studi UKM College Rahim Kajai. Adik ni studi UKM, dia pergi open cerita UKM lah. Aku macam Arif dulu okay, aku akan ada training debat tau. Kelab debat ni dia punya bilik dekat Pusanika. Okay, Pusanika. Okay. So aku KT show. So selalunya aku aku drive waktu final year je. Betul. So first year second year, sepanjang first year second year tu aku terpaksa jalan kaki daripada college aku, kira macam sebelah. Dari sini nak ke mana Salman. Jauh sangat. Separuh daripada Salman lah. Kira macam ni mungkin ke apa ni, loji depan tu. Okay. Loji tu betul. Then bayangkan waktu tu dalam 500 meter kot, aku rasa. So untuk ke sana aku kena lalu satu bangunan chancellery. Jalan kaki tu. Chancellery. Chancellery ni dia adalah bangunan NC tau. Maksudnya pentadbiran. Dan dia macam ada susu masuk, susu jalan tau. Aku tak tahu kenapa susu jalan tu memang sentiasa gelap. Aku tak tahu sekarang macam mana, tapi dulu kat atas. Daripada aku first year sampai aku third year, jalan tu memang gelap dan scary. Aku kalau lalu jalan tu je aku akan berlari lah. Sebab memang kau akan rasa vibe yang tak best lah. Dah lah bayangkan aku kena jalan tu, ikut jalan chancellery tu, pasal aku kena turun tangga, dan tangga tu pun gelap. Ya betul. Dia ada bad vibe kat situ lah. Lepas tu kau bayangkan aku punya fakulti pula macam memang kalau malam memang menyeramkan lah. Cuma kalau di depan sikit tu je baru dia dah start ada kadang-kadang, sebab budak-budak UKM ni kadang-kadang 3-4 pagi dia buat kerja dekat fakulti. Betul. So meriah lah sikit. Tapi kadang-kadang masalahnya bila aku ada perkampungan debat kan, which is selalunya kita orang buat waktu cuti SEM. Kena melalui jalan tu. Tak ada orang lah. Jijik lah. Kalau macam kau masuk itu memang kau turun lari-lari lah. Aku macam kena distract diri lah. Tapi memang vibe dia tak best lah. Scary. Kita boleh rasa tau kalau macam benda tu nak tengok kita ke apa, kita nak rasa. Sebenarnya ada story. Boleh cerita pasal tu. Chancellery ni pun ada something. Betul. Ada dua cerita sebenarnya. Chancellery kan dia antara bangunan terawal yang ada dekat UKM. Betul. Dan sebenarnya dia macam Ijaz cerita itu adalah jalan penghubung tau. Chancellery dengan fakulti. Apa tak apa tu kita tutup lah. Cuma aku nak cerita tentang bangunan Chancellery. Dekat tingkat 6 kau bangunan Chancellery ni, dia ada macam museum UKM. Betul. Kalau tak silap aku lah. Dan dekat sana ada tersimpan satu cokma. Untuk setiap kali konvo baru benda tu bawa keluar. Ni cokma yang panjang besar tu. Dan cokma tu sebenarnya adalah hadiah pemberian siapa?
Aku tak ingat lah. Aku tak ingat sejarah dia tu, tapi dia sebenarnya ada benda. Cok Muar tu sebenarnya memang ada benda. Dan cerita yang aku dapat ni adalah cerita bagaimana dekat kawasan tu memang akan ada nenek suka lalu lalang. Kawasan muzium tu. Sebab itu memang laluan dia dan itu memang kawasan dia. Kalau fellow aku ni bercerita, sebab dia adalah staff baru kat situ, fellow aku berjumpa dan tersembang dengan nenek tu. Ayuh. Nenek ni dia nampak, nak kata macam nenek kebayan tak lah, macam nenek kebayan sangat. Dia macam nampak nenek normal, macam opah-opah biasa macam kita opah, tapi dia bongkok lah. So dia lalu macam tercari-cari satu-satu. Dia tanyalah, nek ni nak ke mana? Tak ada, jalan-jalan kat sini. Lepas tu dia biar jalan macam biasa. And then bila dia tanya staff-staff hotel lama ni, tuan jangan kacau, biar kat dia lah. Cakap sebab apa? Sebab dia memang daripada dulu sebelum hang ada, dia dah duduk sini dah. Sebabnya dia macam kawasan-kawasan tu, dia adalah kawasan, yelah dah lama. Sebab tu lah dia jadi tak best tengah staff ni pula. Dia takut kalau tengah-tengah malam aku nak kena pergi ambil file. Sendiri tu bangunan dia seram weh kalau malam-malam. Ya, betul. Dia macam memanjang ke belakang pintu kan. Kalau tak ada lampu ataupun lampu menyala lila-lila. Oi, scary. Tapi memang aku tak tahu kenapa UKM ni, tempat-tempat yang scary ni memang selalunya tempat yang tak ada lampu. Chancellor di tingkat 6 kalau kau perasan memang gelap. Ya, gelap. Betul. Aku pun tak tahu. Aku dulu sebab kita orang kan macam kita orang organize debat punya tournament untuk student junior. Then kenalah melibatkan dengan MC dan sebagainya. Betul. So adalah ke pejabat atas. Sini aku selalu mention macam ni, jangan naik atas waktu malam-malam. Ya. Sebab lift terbuka aja. Sebab memang Terbuka, tapi tak boleh nak masuk pun. Masuk Kalau lah. masuk Boleh masuk. Kau boleh pergi. Kau boleh Hmm. pergi sebab dia ada lift. Okey, boleh je pergi. Betul. Tapi risiko kau sendiri lah. Jadi apa-apa mampu fikir. Sebab kau kena tahu satu benda. Toilet dekat Chancellery tu mewah gila. Cantik weh, Cantik gila. Oh, Selesa. Oh. Tapi scary. Siapa berani nak pergi tak tahu tengah malam. Sebab macam dulu kita orang punya ATM ada satu je, ada dua. Satu dekat Pusanika dan satu dekat area Chancellery tu lah. Bank Islam. So selalu macam contoh kita orang, aku kalau nak cucuk duit memang kena ke situ. So bayangkan lah, tempat tu gelap tu. Malam memang gelap gila. Dia kira macam, dia literally macam dark yang gila. Tak nampak cahaya langsung. Dia tak adalah tak nampak cahaya, dia macam suram. Kau bayangkan macam lampu contoh kan, kalau rumah kan ada lampu putih, kita pakai lampu kuning yang sikit je. Nampak suram lah. Oi, itu pun lagi lah nampak takut tu. UKM memang macam tu. Sebab tu orang macam pelik, kenapa UKM ni gelap Wah. Aku ada satu sikit selingan cerita. Silakan. Okay, tadi kita ada sebut pasal FEP dengan KAB kan. Okay, ada satu malam ni aku punya member dia ni Bad lah, shout out to Badrul bersama. Dia bekas presiden MPP juga UKM sebelum ni. Dia ada open satu cerita bagaimana dia adalah student FEP tau, Fakulti Ekonomi dan Perniagaan. Jalan di hadapan FEP, senang cerita, dia kan bertentangan dengan College Amanuddin Baki KAB. Kan ada satu jalan utama yang akan straight, lepas tu dia macam ada satu selekoh. So dekat selekoh tu akan jumpa satu macam paku pakis punya taman lah, macam pintu masuk tu kan. Jalan tu sebenarnya dah memang jalan yang kerah. Jalan yang cerita yang pertama waktu member aku ni kena, dia naik motor weh, sesuatu menumpang di belakang. Pula dah. Dalam menumpang di belakang, member tu beranikan diri tengok dekat dia punya side mirror. Pak, hantar benda apa yang tengah. Encik Poch. Tumpang belakang weh. Dia tak rekod apa lah, tapi dia cerita kat aku, dia tengok side mirror macam dia nak tarik macam Allah. Tak, aku tak faham kenapa banyak gila Poch kat Hana ni. Banyak weh, aku tak tahu kenapa. Tapi aku pernah kena kacau kat situ. Tapi bukan Cik Poch lah. Waktu aku kena ni adalah musim waktu Perang Nektar tahun ni, sebelum Perang Nektar. Sebelum nak pergi Perang Nektar, aku ada nak kena shoot live site dekat satu college ni. Ada kerja sikit kan. So waktu malam tu, malam tu hujan tau. Tengah malam tu hujan, sayup-sayup apa semua. Aku tak pernah tahu lah cerita pasal benda ni. Tapi jalan dekat UKM, waktu tu aku tak tahu malam tu lampu semua tak ada. Kereta aku je ada kat situ. Lalu dah dekat selekoh tu, biasa hujan kita tak bawa laju, kita bawa slow je lah. Sekali aku waktu tu macam terengyang-yang, orang dah cerita tempatnya ada something. Lepas tu ada satu lampu spotlight daripada Fakulti Ekonomi Perniagaan tu, dia macam tersuluh dalam kereta aku. Dia tersuluh aku punya cermin atas. Aku tarik, aku tekan, ada perempuan tengah numpang kereta aku.
Tapi perempuan ni tak seram. Perempuan ni Hang memang jumpa perempuan semua cantik lah, walaupun dia misteri lah. Hang tengah baca surah Sulaiman pun tiba-tiba nampak cantik lawak. Aku bagi satu gambaran perempuan ni macam mana. Mana? Hang pernah tengok cerita Siri bercakap dengan jin tak? Okey. Okey. Hang ingat tak yang jadi bini kepada Tok Wan dia tu? Aha. Lebih kurang yang pakai putih macam bunian weh. Okey. Segok serius. Aku waktu tu nak seram ke tak seram macam tu. So macam tak apa, jalan lah. Okey. Jalan lah. Tapi dia tengok hang ah. Hah? Dia tengok hang ah. Tak, dia tengok luar. Dia macam dia duduk macam tu, dia tengok cermin luar. Subhanallah. Tapi sebab benda tu kan gelap, tapi lampu FP macam dia siap-siap. Aku tengok. Hang terkejut? Aku terkejut. Hang Sebab kereta aku tu memanglah kancil aku tak kuasa berat Yalah, lah juga, tahulah. tapi ini macam tak rasa apa-apa. Tapi bila tengok dia duduk kat belakang, aku dalam mati patut aku bawa siapa-siapa ikut aku ni. Hari tu main seorang. Lepas tu bila lepas tu hang pergi depan tu hilang. Aku ke depan waktu aku dah straight nak ke roundabout tu kan. Roundabout kecil tu yang kalau kiri pergi KPZ, kalau straight boleh pergi PKU. Kanan masuk Sanika balik tu kan. Kat situ dah ada lampu baru okey, tak ada benda dah. Allahumma salli ala Dan Muhammad. ada juga cerita di kalangan orang lain, bas berhantu tu akan jadikan itu juga sebagai salah satu stesen terakhir juga. Dia akan betul-betul berhenti dekat depan pintu gate tu. Ada kawan-kawan aku ni, depa naik bas tengah malam tu sebab baru habis silat. So habis lambat pukul 12, aku tu tak tahu depa pergi naik berdepan, tak tahu cerita lah kot. Lepas tu waktu tu bas tu tiba-tiba berhenti dekat depan tu, depan pintu pagar tu. Lepas tu beritahu, pakcik kami college kat depan lagi. Pakcik boleh tak jalan depan sikit, kami nak ni. Pakcik tu dia macam tu. Sekali dia jadi macam tu, dia pun tahu dah. Dia pun macam fikir, rupanya cerita bas ni betul kot. Dia pun turun seorang-seorang, sap lari, pucuk ramai-ramai. Sebab tu orang kata kalau hang lalu dekat kawasan tu malam-malam 2-3 pagi, hang jangan break pun kat selekor tu, hang balas lah. Jangan sesekali berhenti. Saksi tu memang ada benda yang menunggu. Dan Dekat ni jalan bulatan utama. tu? Sebelum bulatan tu. Aku pernah, aku tak tahulah macam nak cakap nampak bas ke tak, tapi aku rasa cerita pasal bas tu selalunya memang ada dekat sekitar KUO. Yes, KUO betul. College aku pun ada sebenarnya. Macam ni tau, bila cerita tentang bas UKM ni, aku duduk bilik dengan geng depa ni. Okay, bila aku duduk bilik depa adalah bilik yang menghadap ke stadium. Memang menghadap jalan utama lah senang cerita kan. Kami setiap malam duk tengok je bas 2-3 pagi lalu. Bas tu cara hang nak tahu dia pelik ke tidak, bas tu dia sejuk dan dalam dia macam berkabus. Dan dia akan stop dekat 2 tempat tau. Satu dia akan stop kat depan stadium, satu lagi dia akan stop dekat telaga tu. Aku dah perhati ni bahaya berhantu tu ni, confirm lah ni. Tapi kami jenis tidur 4-5 pagi. Kami dah anggap benda tu biasa. Kami biar aja. Tapi kalau kita tanya student lain, pelik lah, mana ada orang naik bas 2-3 pagi. Betul. Tapi Lepas bas tu dah tu berhenti pula kan. dah lah berhenti pula. Takkan ada ANR situ pergi minum ayak ke apa kan. Tapi bas tu memang ada. Tu tak pelik lah. Betul. Sentiasa ada. Okey. Setiap hari je. Ush. Kita dah 54 minit. Okey. Last cerita Last story. Last story ni yang mana? Aku nak tahu ni Aku tak perempuan tadi tu. Tak habis lagi yang perempuan ni. Aku tak boleh describe muka dia macam mana. Tapi aku teranggap, hang anggap lah, okay, kalau hang pernah tengok cerita Majika, hang tengok macam mana Vanidah Himran waktu jadi Masuri. Orang lama Dia macam orang lama. Ui. Yes, pakaian dia pakaian orang lama. Macam Vanidah Himran tu. Kalau cerita yang cakap dengan jin tu pun, bini dia pun pakai lama juga yang bunian tu. Kebaya macam lah, tu kebaya. sebiji. Macam kebaya dengan kain betik dia. Tapi pakai tutup putih. Aku sebab tapi tak tengok muka aku dia. Rambut dia ada. Ada. Dia pakai tudung yang macam tudung Dia ni. tak pakai tudung, dia free hair, tapi dia pakai macam kain kain lama dulu. scarf tu kan. Macam tu. So aku tengok tu aku seram juga dah mula. Kena macam yang masa hang jadi imam nampak keluar yang cantik tu hang okey lah. Itu macam okey Hang ni sikit. klasik, hang takut sikit lah. Takut sikit lah. Okey, faham. Okey. Okay, cerita terakhir ni Ini adalah cerita terakhir yang dan aku beri peringatan. Takut cerita ni terbawa-bawa dalam tidur hampa nanti. Okey. Sebab banyak member aku tu tak boleh tidur dengan cerita ni. Okey. ini adalah pengalaman kau ke? Pengalaman aku. Okey. Weh, sebenarnya ada story lain. Ada apa? Sebelum tu. Ada apa? Data. Weh, itu tak ada cerita. Bukan. Itu. Kebaya. Perempuan kebaya merah. Itu bukan ke benda tu macam ni ke? Apa nak promote movie? Bukan. Bukan tak? Bukan. Sebenarnya kalau sesiapa, sikit lah kita bagi. Kalau sesiapa yang selalu duduk dekat UKM, hampa tahu kan, puskep apa semua dekat atas bangunan. Puskep ni kan jangan bagi bahasa short form ni member tak faham. Pusat kebudayaan lah nak Pusat kebudayaan. Okey. So dekat situ kan dia ada kumpul, dia ada simpan barang-barang gong, lepas tu barang-barang gamelan apa semua. Dan dekat sana famous dengan satu
peti, macam orang kata apa, peti Betul. pameran. Ni dekat data kan. Dekat dulu. data lah senang cerita. Masih ada lagi ke? Ada lagi sampai Kelah. Aku tengok kawan-kawan aku yang duduk kat Pusket masih ada lagi. Dan dalam peti tu ada kebaya merah sebenarnya. Kebaya merah ni time hari biasa kita pergi tengok memang akan ada dalam tu, tak ada apa. Tapi setiap kali Dekta ada event waktu malam ke apa, event tu contoh dia perang Dekta lah buat malam-malam, kebaya tu akan hilang. Oh. Kebaya tu sebenarnya tak suka benda-benda bising ni, lebih kurang macam tu lah. Maksudnya kebaya tu ada dalam display punya tu. Betul. Lepas tu Ha. bila perang Dekta tu hilang. Hilang. Ayu. Dia akan menjelma jadi manusia dan selalunya dia akan merayau dekat area KTHO. Dia akan merayau dekat area KDO, dekat area Dekta sekian. Macam tu lah. Memang akan ada benda tu. Tu di antara salah satu story yang ada lah. Okay, itu adalah cerita tu. Jom kita tutup cerita ni pula. Okay, silakan. Okay, ini adalah pengalaman aku yang paling aku rasa seram lah kot dalam hidup aku selama aku duduk UKM ni. Okay. Waktu ni aku bekerja macam biasa dengan lubuk apa semua kan. Aku balik awal tau, biasanya aku habis kelas pun aku POV pukul 8 aku dah balik dah. Tapi setiap kali aku balik bilik, hantar member aku kan. Member aku kan student hang kan. Oh, Ali. Ali tu dia kan roommate aku. Ali ni habit dia zaman waktu dia first semester dia memang busy gila weh. Dia aktif dengan persatuan ni. Dia akan balik bilik pukul 4-5 pagi. Okay. So aku dah terbiasa setiap malam aku tidur sorang-sorang. Aku lepak bilik sorang-sorang sebelum aku kenal dia orang ni. So waktu tu ada satu kejadian yang tak best berlaku lah. Aku tidur macam biasa sebab aku dah terlalu letih. Tiba-tiba dalam tidur tu aku mimpi. Aku mimpi seolah-olah aku masih di tempat yang sama di katil aku terjaga. Tapi aku terjaga sebab aku dengar dua benda. Satu, aku rasa panah. Second, aku dengar semua orang tengah menjerit. Kebakaran. Aku bangun-bangun. Aku punya bilik tak ada balkoni. Aku jenguk dekat tingkap. Kalau jenguk dekat tingkap aku nampak blok sebelah aku lah, blok A. Waktu tu keliling KRK tengah terbakar. Semua orang tengah jerit, tolong, kebakaran. Tolong, kolej terbakar. Waktu tu ada masing-masing cuba nak padamkan api. Tapi anda tahu tak benda yang pelik aku nampak dalam kebakaran tu apa? First, kenapa aku seorang je dekat sini? Second, yang aku nampak dekat atap kolej aku ada banyak gila poch. Tengah duduk, ada yang tengah berguling, ada yang tengah berdiri, ada yang tengah macam baring. Macam-macam position dan ada terlalu ramai. Aku tengok, aku macam pelik, ni mimpi apa ni kan? Aku tengok dia pun ni lama-lama sebab aku tengah blur lah. Lepas tu masing-masing pouch tu dia pun perasan aku tengah tengok dia pun semua tengok aku. Aku macam fuck, dia tengok aku. Sekok-sekok berlari, macam bukan berlari lompat tau. Dia macam tu. Dia datang laju-laju, semua main nak ligan aku. Aku waktu tu dah takut gila weh. Aku macam ya Allah, aku nak buat macam mana kunci bilik aku kan. Dalam keadaan kolej aku tengah terbakar. Aku keluar, aku buka pintu bilik, aku keluar tu. Aku pula duduk dekat blok aku duduk dekat ujung. So nak sampai bilik aku kena lalu 2 ke 3 pintu. Yang pintu utama kena buka tu, exit kan. So aku keluar, gelap. Aku nampak tulisan keluar tu, exit tu. Aku pandang kanan aku, ada bilik lagi memanjang kat belakang. Dan bila gelap, aku buka torchlight phone aku. Hantar aku suluh sampai ke belakang. Kan kita ada pintu kan. Waktu tu semua macam ni Mat. Waktu tu setiap satu pintu keluar. La ilaha illallah. Aku bayangkan waktu tu scene dia macam mana, macam tengok cerita Pengabdi Setan. Sumpah aku okay. Sebiji macam tu. Literally masa hang tengah cerita ni kan, otak aku sekarang ni memang literally Pengabdi Setan. Memang nampak waktu tu juga aku pengsan depan pintu bilikku. Allahumma salli ala Muhammad. Betul? Dan waktu tu dia jadi benda yang lagi seronok. Aku terjaga. Aku rasa aku terjaga dari mimpi. Tapi entah apa benda yang tak best. Aku terjaga, benda yang aku nampak tadi tengah hempap aku. Ui. Aku pingsan balik. Pingsan balik weh. Lepas benda tu jadi, waktu tu yang sedarkan aku adalah Ali. Waktu tu memang pukul 4:30 pagi. Ali ketuk pintu bilik aku, tak buka apa semua. Tapi aku ada tinggal kunci kat atas. Dia buka kunci, dia pegang aku. Weh Zik, Wan weh bangun Wan, kau kenapa Wan? Aku cakap weh kenapa dengan aku weh? Waktu tu badan aku basah melencung, katil aku basah. Aku cakap kenapa dengan aku tadi? Kau tahu tak, tadi kau tengah menggeletar badan kau, dan badan kau tengah basah. Aku macam weh kenapa siang aku, apa jadi kat aku kan? Kau kenapa tadi Wan? Kau buat apa tu Wan? Aku tak tahu tu. Kau bawa balik ke? Aku bawa habis meeting, bawa habis kerja aku dengan Cyclub apa semua. Tapi waktu tu aku macam 4:30 pagi. Aku boleh ingat
dan melekat mimpi aku tu sampai sekarang ni. So hang pun tak tahu tu mimpi ke betul? Okay, aku tanya member aku sama ni. Okay, cerita ni berlaku tahun lepas. Tahun ni aku tanya seorang kawan aku yang ada dis kebolehan macam Sixth Sense. Dia tahu benda-benda ni kan. Aku cerita benda ni kat dia. Dia kata aku, sebelum tu aku nak tanya kau boleh Wan, sebelum kau balik tidur dekat bilik kau pergi mana? Weh, aku mana nak ingat dah cerita tu lama kan. Kau buat apa? Kenapa tu? Benda tu bukan benda dari college ni tau. Itu benda dari luar. Bukan benda dalam UKM pun. Benda tu memang betul. Aku cakap, habis tu mimpi aku tu. Mimpi kau kali pertama mungkin boleh jadi tak tahu mimpi, tapi mimpi kedua tu itu memang dia. Dan kau tak mimpi waktu tu. Oh, kira yang kau waktu kau dekat depan pintu tu, itu mimpi. Yang betul tu kan aku cakap, aku dah yang kau pengsan tu. Aku pengsan, lepas tu aku buka mata balik, benda tu tengah kumpak aku. Akbar kabira. Yang itu betul. Itu betul. Wish. Lepas tu aku ni balik. Pengsan balik. Siapa tak pengsan mak dah macam tu atas badan hang kot. Tapi pelik lah sebab Ali cakap badan aku menggeletar. Menggeletar dan tengah basah. Memang lepas tu aku demam lah. Okey tak? Kau pergi mana? Aku fikir-fikir balik masa tu, malam tu. Aku keluar, aku rasa aku tak buat dosa apa-apa pun. Mungkin waktu tu sebab aku melepak dekat Tasik Bangi ni ke apa, aku tak tahu. Tasik Cepaka? Ya kot. Aku tak ingat aku buat apa, tapi lebih kurang lah aku tak ada pun pergi mana-mana malam tu. Cuma aku tak tahu, aku tak boleh recap malam tu apa yang aku buat sampai benda tu marah dekat aku. Ada ke yang macam kau terlanggar ke? Boleh jadi ke? Lah. Mungkin aku dekat jalan mana-mana, aku pergi langgar dia ke apa, aku tak tahu. Benda tu ikut balik lah, marah. Tak baca doa kan? Masa dalam kereta tak driving, tak baca doa apa kan? Mungkin tak tahulah. Tapi itu di antara cerita yang sampai hari ni dah melekat. Dan cerita ni menyebabkan ramai kawan aku tak boleh tidur. Termasuk hampa, jaga-jaga. Tak ada. Okay, sejujurnya lah, bagi aku yang takut, lagi takut yang azan tu. Azan tu seram aku rasa top. Kalau macam yang pocong ni, jujurnya bila hang cerita pasal yang macam dia keluar tu kan, aku dah fikir Pengabdi Setan lah. Yang masa Pengabdi Setan 2 yang macam ustaz tu cakap jangan takut, keluar-keluar tengok jadi jadi hantu tu. Aku dah terfikir scene tu lah. Tapi ya, dia scary. Tapi scary lah. Scary lah cerita. Sangat-sangat scary lah. Dan aku rasa the climax is masa yang kau cakap dia buat macam tu. Wow, siap betul lah. Dia bukan satu ni je tau. Sebab dia ada ni, dia ada ni, dia ada ni, dia ada ni. Banyak lah siu. Serius. Pada aku tak segam tu. Tak, okay. Muka sama lah macam yang kau cakap itu, yang dia ada kapas semua tu. Sama. Semua hitam, semua ada kapas kat mata dengan kat hidung. Shit. Ke sebab kau ke sebab dia ni suka tengok cerita Indonesia Tak tahu. Indonesia kan gila yang benda-benda macam tu. Tapi aku tak suka tengok cerita hantu Indonesia. Memang aku tengok cerita Indonesia. Aku tengok cerita-cerita sejarah Sultan Agong, Soekarno. Tapi sebab tu hantu hang jumpa semua Indonesian. Klasik. Sebab aku duk bayang benda tu lah keluar. Hang tengok Kartini. Kartini. Kalau aku tengok cerita yang orang belakang yang waktu hang bawa motor bawa kereta tu, ni Dian Sastrowodoyo. Kalau jadi siapa tak mau, aku mau. Tapi betul aku cakap lah, sebab hang ni macam banyak, sebab kita sekarang ni banyak cerita yang ni kan, dia center tu kepada Abang Pocong. Kan, Abang Pocong ni. So aku rasa macam hang punya, macam dia punya apa, sekeliling ni memang banyak abang-abang posh ni ya. Kau jangan buat conclusion cerita, takut lah aku. Tak ada lah. Hang punya cerita ni dia macam di center tu abang posh ni. Tapi aku sejujurnya aku memang takut lah bila ni. Aku memang agak seram sikit bila dia cakap pasal abang posh ni. Mungkin dia adalah benda yang sama selama ni kan. Tak tahu lah. Mungkin juga dia bukan sebenarnya UKM. Mungkin dia dari luar UKM, tapi hang selalu nampak sebab mainan dia. Sebab itulah ni lah kena. Tapi story orang lain juga kan. Orang lain juga. Sebab dia kat college lain pun ada ke. Tak tahu lah benda tu. Tapi aku punya cerita ni je lah pasal post ni. Sebab itulah pergi mana-mana pun kena amalkan ayat kursi. Lindunglah diri. Jangan tak baca. Okay, kita nak kena tutup dah. Sebab kenapa? Sebab aku nak cakap ni. Cakap. Sebenarnya dalam penceritaan kita pada hari ini, kita cakap secara detail tau. Betul. Secara detail. Kau cakap robot mana, college mana, dekat mana. Betul juga. Perasan tak? So actually it's quite scary lah. Dan aku harap tak adalah macam burger yang
ambil tindakan tak ada. Tak ada apa-apa. Sebab aku sebagai pendengar dan saya seorang yang bukannya student UKM, saya lebih mengambil inisiatif macam ni adalah sebagai hiburan, folklore. Oh, folklore. Ataupun benda ni atau macam penceritaan. Setiap universiti, setiap college memang ada cerita dia. Betul. UiTM ada, UKM ada, UM pun ada, confirm semua ada. Tapi ini adalah bercerita tentang pihak UKM lah. Bercerita pasal dia. Kisah aku akan letak title ni, Kita Misteri alumni Tujuh Telaga. Misteri Tujuh Telaga di UKM. So mungkin minggu depan kita cerita pasal UiTM lah. Betul. Tak, tapi untuk kita mengingatkan, sebab kita pun pernah invite Muzuza sebelum ni. Sejauh mana takut pun kita dengan makhluk halus ni, sama ada hantu yang menunjukkan diri dia, menakutkan kita. At the end kita kena ingat kita ni adalah manusia sebaik-baik makhluk dan ciptaan Tuhan. Betul. So kita minta perlindungan daripada Tuhan, daripada Allah, dan semoga segala hal-hal yang tak baik, hal-hal buruk ni kita dijauhkanlah daripada benda tersebut. Kalau kenal insan fi ahsani taqwim. Kita balance lah. Sebaik-baik manusia ni. Sebab aku bukanlah someone yang suka consume content hantu, tapi bila nak dengar seronok je. Lagi-lagi pasal Tujuh Telaga tu, instead of jadi takut, aku lebih macam nak tahu apa sebenarnya backstory pasal Tujuh Telaga ni. Sebab kalau kita nak cakap pasal hantu dah lari lah. Sampai ni kita still tak boleh nak rungkaikan betul keseluruhan. Sebab dia Tujuh Telaga kan. Tujuh Telaga tak tahulah apa benda tu kan. Kalau nak cakap pasal 5 bersaudara, Hang Tuah, Hang QQ. Tapi hang perasan tak, benda-benda misteri ni mesti melibatkan nombor-nombor ganjil. Betul. Kenapa Tujuh Telaga, 5, kadang-kadang 5. Macam JSP lah, 313. Tapi kenapa nombor ganjil? Tak tahu lah. Aku pernah dengar orang cakap benda ni. Kalau kita pergi naik panjat gunung ke, panjat bukit ke apa kan, at least kita kena bawa mungkin dalam kita kena cakap apa? Kita jangan bawa ganjil ke genap dah. Aku rasa ganjil macam gambar kan. Gambar, dia gambar tak boleh ambil gambar genap. Dua orang, nanti ada orang ketiga. So kena ganjil lah. Jangan ambil gambar genap. Dia macam itulah orang cakap ada something like macam ganjil so, punya ni. So pesan kepada couple-couple kat luar sana, jaga-jaga. Betul kat tu. Tengok jaga-jaga. Itu namanya PSA. Betul. Publicist service advertisement. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa tu? Tidaklah aku jadikan jin dan manusia tu melainkan untuk beribadah kepadaku. Ya, betul. Okey. Jadi kepada mereka pelajar-pelajar UKM lah, kita cakap literally pelajar UKM lah. Jangan takut, jangan lari. Ini itu semua cubaan. Ini bukannya kami bercerita bukannya untuk menambah ketakutan. Tidak. Tetapi kita macam bercerita. Seorang ni alumni, yang ini pula pelajar semasa. So kita nak macam bercerita pengalaman, cerita orang-orang lama, orang-orang yang pernah pengalaman tengok benda-benda macam ni kan. Saja it is a content lah semata-mata. Benda tu best sebenarnya. Kalau hang dah keluar mana-mana universiti tempat mengajar, hang mesti akan ada cerita yang wow, hang proud of universiti aku betul, ada benda ni kot universiti aku macam tu. Sebab UiTM pun ada cerita kolej perindu lah, kolej mawar. Hang tak ada? Ada tapi ada cerita tapi Next slot kita akan bawa pasal UiTM pula. UiTM pula. UiTM, UM, UPM settle. Semua universiti. UiA pun tak sembang langsung tu. UiA ada ah. Ada UiA. Aku kena tanya kau. UiA aku tak dengar cerita tu. UiA settle. Muzuza UiA. juga kan. UiA nak cakap bila? Nanti lah kita kena set lah. Kena set orang. Kena set lagi. So siapa yang ada story hantu daripada universiti masing-masing, boleh isi form. Boleh isi. Bukan sahaja cerita hantu. Kalau ada backstory yang macam mistik lah, best. Betul. Telaga 7 tu ke, ataupun UiTM ni kod dulu tempat bersemayamnya apa-apa ke. Macam ni. Tadi aku dah sembang pasal benda sebab kita dah clarify agama habis tadi. Tadi aku dah sembang ayat mutasyabihat ni, dia cuma bersemayam, aku dah risau ni. Jangan. Kira macam best lah sikit kan. Seronok kan. Sebab okey lah. Ni saya nak shout out. Kepada siapa ni? Kepada sesiapa yang tahu cerita pasal Gunung Jerai. Siapa yang tahu? Aku baru tadi cakap. Kenapa nak Gunung Jerai? Aku terfikir. Gunung Jerai tu orang cakap memang banyak misteri. Orang banyak bercerita. Orang Kedah. Orang Kedah.
Okey. Kita tahu lah Padang Talk Share. Nampak. Kita dah tahu dah next Gunung Jerai siapa yang akan kita panggil. Sebab Gunung Jerai ni tempat orang cakap dia bertapar, betul. tempat orang menambah ilmu agama dengan misteri dia macam selari. Betul. Banyak Dan rahsia di dengar cerita dekat Gunung Jerai tu, dekat puncak tu ada masjid lama masjid ke surau lama. Ini orang kan nak cerita Sangka Lembai ni. Tapi ada benda-benda juga kan. Orang kata Sangka Lembai. Orang kata dia peninggalan daripada okey. Kita mungkin simpan lah kot. Simpan jangan. Sayang. Kalau cerita tak semua benda kita bagi kat sini dia jadi macam tak best. kita bagi. Lepas tu aku cerita sikit je lah. Dia macam tak bagi story betul. Dengar cerita lah dulu Gunung Jerai ni dulu sebenarnya penempatan atas. Sebab paras air laut tu tinggi. Betul. Sebab tu bangunan-bangunan di atas. So yelah dekat belah-belah atas tu sebenarnya mungkin tapak-tapak yang ditinggalkan. So ada banyak misteri dan sejarah yang kita boleh teroka. Dan Gunung Jerai ni pun yang bercerita pasal Gunung Ledang kan, betul tak? Ke lain? Lain. Gunung Ledang. Gunung Ledang Johor. Salah lah. Johor dengan Melaka tau. Aku baru nak nyanyi lagu Jika ini Gunung Jerai hakikatnya. Baru nak Aku masuk. serahkan jiwa. Baru nak masuk. Tiba-tiba tak masuk pula. Baru nak tibai pantun tu. Pasal Gunung Ledang. Dia boleh sembang pasal hang tuah ni kaki minum. Huang ni serius ah? Serius lah dalam Suratul Salatin. Suratul Salatin ada. Kaki minum? Ya. Ada dalam buku sejarah. Nanti Tapi kita cerita. ni dark side sejarah. Dark side Kita sejarah next Melayu. Next topic. Boleh. Next topic. Boleh ke boleh shoot lagi? Boleh lagi shoot. Tak boleh kan. Kita tengok. Okey, jap. Kita bagi hint je. Dia seorang-seorang ke everybody? The five ni. Tapi pasal hang tuah tu ada satu teori yang mengatakan hang tuah, hang lekio, hang kasturi adalah orang yang sama. Apa pula banyak. Dia bukan orang sama, dia ada dua je. Yang betulnya adalah hang jebat dengan hang tuah saja. Sebab hang jebat setelah dia hang kasuri tapi dia rebel dia jadi hang jebat. Lepas tu ada sebenarnya dia hanyalah watak yang sama. Berkitar pada dua orang ni sebab dia kata dalam buku sejarah tak ada pun hang lekiu. Tak diceritakan tak ada pun hang tuah. Oh ya ke? So dia bukan cerita tentang 5 saudara. Itu? Ada teori lah, teori sejarah lah yang mengatakan begitu. Tetapi ada orang cakap hang tuah yang 5 bersaudara ni kan, dia kelakar orangnya. Memang sangat-sangat happy. Sangat-sangat kelakar lah. Siap pernah masuk AJL, pernah menang. Siapa tu? Senario. Dah cerita Magica. Bungulah dia. Aduh. Pening kepala. Bukan ke Tuan Hang beri semua orang Melaka kena cakap Kedah? Saya memang orang Melaka tapi mak saya beranak kat Kedah. Lam Buana. Tak, Magica. Okey, terima kasih. Tengok kita dapatkan vibe ni balik. Sebenarnya kita tak fikir benda tu. Okey. Terima kasih Wan Pendang sebab bercerita pengalaman dan juga mungkin sedikit sebanyak sejarah ataupun folklore orang-orang di area Bangi. Jadi saya nak ucapkan terima kasih sebab datang. Jangan lupa amalkan ayat kursi. Betul? Betul. Itu yang penting tu. Takut nanti terkena macam apa yang Wan Pendang kena. Aku pun pening kepala. Okay. So we will see you guys in the next episode. Terima kasih sebab mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda di episod yang akan datang. Bye-bye. Bye-bye.